Hai, Assalamualaikum. Petang ni petang lepas asar. Cuaca hari ni pun cantik, mendung daripada pagi. So hari ni punya kerja, saya nak siram sembur pokok-pokok, semua pokok dan tanah media yang dalam pasu dengan Agrimax. Okay, nanti kejap lagi saya akan tunjuk apa tu Agrimax. And then saya nak baju air baja kat dalam tong besar. Okay, tapi sebelum tu, okay, ni depan apa tu, reban ayam, chicken coop. Okay, saya baru lepas petik telur tadi kan. Saya baru lepas petik telur tadi. Telur yang ayam Lohman Brown yang saya ada tu, dia tinggal 6 ekor je. Tapi 4 ekor je yang bertelur setiap hari. Tak tahu sama ada yang 4 biji telur tu datang daripada ayam yang sama ataupun diorang rotate. Tak pasti. Okay, so saya nak timbang telur-telur tu sebab telur tu nampak besar. Saya nak timbang. Lepas tu saya nak timbang juga makanan ayam yang 20 ekor kat dalam ni. Saya nak timbang betul tak sukatan yang saya bagi setiap hari, sebab sekarang ni ayam ni dah dewasa. Okey, tak lama lagi dia dah bertelur. So dedak yang perlu kita beri dekat setiap ekor ayam ni adalah 120 gram seekor. So saya ada 20 ekor, bermaksud 2400 gram, iaitu 2.4 kilo dedak saya kena bagi dekat diorang setiap hari. So saya nak pastikan yang saya bagi tu cukup ke tidak. Okey, jom kita timbang. Okey, saya ada penimbang kat sini. Kita timbang dulu telur-telur ni. Okey, tear dia dulu, bagi kosong. Bagi dekat sikit lah. Okey, telur pertama, bismillah. Gerak 64 gram. Awak jangan keluar. Keluar pula dia. Masuk. Okey, telur pertama 64 gram. Telur kedua 61 gram. Telur ketiga 63 gram. Telur keempat 63 gram. So memang besar-besar telur ni, alhamdulillah. Dia pun memang dia dah nak pincin dah. Tu telur ni besar. Okey, so sekarang ini gayung yang saya gunakan untuk cedok dedak ayam ni. So mula kita timbang dulu gayung ni. So berat gayung ni adalah 114. Lepas tu kita ambil dedak. Pagi saya akan bagi banyak ni. So saya nak timbang. Tujuh 31. Kalau yang kosong tadi 114. 31 tolak 14. 18
No 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 no. 17 ha, 17 700 tolak 100 600 617 betul lah 600 kan. Lepas tu saya bagi satu hari 2 gayung, tu 1200. Bos 1.2 kilo. Tapi walaupun saya bagi dia orang ni kan, sebenarnya bila time saya nak bagi dedak tu, actually dedak tu masih ada lagi sikit. Mungkin malam saya kena top up. Sebab saya setakat ni saya bagi dia pagi dengan pukul 3 petang. So lepas ni malam pukul 9 saya kena masuk and top up lagi. Takut tak cukup makanan dia orang. Okay, so tadi saya kata jadual saya hari ni saya kena sembuh Agrimax. Agrimax inilah. Okay, Agrimax ni adalah untuk mengurangkan paras pencemaran dan meningkatkan prestasi hasil pengeluaran. Sesuai digunakan dalam bidang pertanian dan penternakan untuk meningkatkan hasil pengeluaran. Dia untuk pembasmian patogen. Patogen ni adalah mikroorganisma yang membawa kerosakan kepada pokok-pokok kita. Itu adalah patogen lah. Contoh patogen dia terbahagi kepada 3, bakteria, kulat dengan virus. So ini untuk kita eliminate, bunuh bakteria yang tak baik, kulat yang tak baik dan virus yang tak baik dekat. Saya nak tunjukkan saya punya jadual. Malam tadi saya stay up, saya study pasal organic farming, natural farming. And then saya beli produk Sri Organic. So Agrimax ni adalah daripada produk Sri Organic jugalah. Cumanya ini bukan dibuat oleh kilang Sri Organic, bukan. Tapi kita nak beli Agrimax ni memang daripada Sri Organic punya company. Okay, so saya beli produk Sri Organic, contohnya ni. Okay, Sri Organic. Okay, dia ada 7 setakat ni 7 kot. 7 produk Sri Organic. Yang paling famous adalah peruput jerami. Okay, alright. Yang ini adalah semuanya adalah natural. Kalau nak cerita panjangnya, payah sikit sebab kita nak buat kerja, tapi saya pendekkan lah. Okay, kenapa organic? Okay, saya daripada dulu saya selalu fikir sebab kita menanam, bila kita menanam banyak effort tau yang kita kena buat. Contohnya kita kena menyiram, and then satu hari tu kan kena berapa kali siram, and then kita kena merumput, and then kita kena membaja, and then kita kena menyembuh. Yang menyiram, merumput tu tak ada isu, tapi bila bab membaja dan menyembuh racun untuk kawalan serangga kan, perosakan, saya terfikir ini melibatkan kos yang sangat tinggi dan harga dia makin naik. Tak ada ke tapi Allah kan dah cipta semuanya tu balance kan. Dan saya suka jadikan macam contoh hutan. Dekat hutan tu tak ada pun orang pergi masuk membaja ke, menyembuh ke, menyiram ke kan. So daripada situ saya study sikit. So kita duk kaji lah kan, mana yang kita boleh kaji, and then kita rujuk pada saintis tu lah, saintis ni lah, apalah semua. Rupa-rupanya kalau kita biarkan alam ni dia melakukan dia punya proses secara alami, tanpa kita kacau, tanpa kita alam kita ni kan dia ada rantaian dia kan. Dia ni pemangsa kepada siapa, dia ni makanan kepada siapa, dia ni makanan kepada siapa. Kalau rantaian ni kita tak kacau, kita tak pergi bunuh, walaupun kita tak bunuh secara direct, contohlah macam ambil contoh yang paling senang lah kan, burung hantu. Dia adalah pemangsa kepada tikus, ular kan. Okay, let's say kalaulah kita tak bunuh burung hantu, kita bukan pergi cari burung hantu tu kita tembak, kita jerat, bukan. Kita tak bunuh dia indirectly.
Kita bunuh dia indirectly. Kita tak bunuh dia directly. Kita bunuh dia indirectly. Apa cara yang kita bunuh dia indirectly? Adalah kita pergi buka hutan, buka belah hutan tanpa batasan dia lah, macam sewenang-wenangnya, tanpa limit, and then kita bunuh habitat dia. Ataupun kalau kita tak bunuh habitat dia, kita yalah, kita bunuh habitat dia, ataupun kita bunuh makanan dia, kebanyakan makanan dia dekat situ. So dia terpaksa berpindah ke tempat lain. Bila dia berpindah ke tempat lain, dia tak ada kat situ, dan apa berlaku, nanti dia punya mangsa ni, contohlah tikus ni tak dikawal oleh tak dimakan oleh burung hantu. So tikus ni akan, populasi dia akan membiak banyak. Macam tu juga dekat dalam laut. Apa yang selalu dibunuh, and then sampai satu masa tu sotong terlalu banyak kat dalam laut sebab pemangsa dia dibunuh. Bila sotong terlalu banyak kat dalam sotong ni, dia cepat sangat membiak. Dia menghasilkan telur beribu-ribu, and then telur dia ni senang sangat menetas. End upnya terlalu penuh sangat dengan sotong. So bila kita, kalau orang yang tak berilmu, bila dia jumpa macam gitu, dia akan kata, oh baguslah sotong banyak kan. Tapi actually kita perlu risau, sebab itu adalah satu bencana sebenarnya. Bersih jap. Alhamdulillah. Okay. So saya selalu berbalik kepada topik asal tadi. Saya selalu berbalik kepada contoh hutan. Okay. So bila saya study, okay, hutan tu tak perlu pun disiram. Sebab apa? Tanahnya tu dia act as a sponge. So tanah dia tu memang macam span air tau. Dia menyerap air, dia bersimpan air. So saya pun kaji lagi, saya study lagi, macam mana dia boleh jadi span air, apa yang membuatkan dia dia boleh jadi span tu kan. Okay, sebab dalam tanah dia tu full of biodiversity, full of indigenous microorganism. Indigenous maksudnya asli. Microorganism ni adalah organism yang micro, yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Tu micro. So indigenous microorganism yang asli. Apa microorganism tu lah? Bakteria, kulat, lepas tu protozoa, apa lagi yang saya ada cerita dalam penerangan saya pasal bokashi tu kan. So penuh dengan diorang ni. So diorang ni lah yang retain water, yang pegang air kat dalam tanah tu. So itu yang buatkan biji benih kalau jatuh kat situ, memang biji benih tu senang-senang bercambah, dan pokok yang tumbuh tu tak perlu pun disiram. Tak perlu pun dibaja. And then bila dalam tanah tu sendiri sihat, dia akan menghasilkan pokok yang sihat, dan pokok yang sihat tu dia tak akan attract serangga perosak. Kalau ada pun serangga perosak, dia tak boleh survive lama kat situ, sebab dia ada pemangsa dia yang dekat situ untuk makan dia. So itulah yang saya bergerak ke arah organik. And then ada lagi cerita dia efek kepada kita, perut kita, lactobacillus lah, apa semua tu berkait. So that's why lah kita memang kena bergerak balik kepada natural farming, organic farming. So that's why lah saya gunakan produk Sri Organic ni sekarang. Okay. Tapi saya pening sebenarnya, sebab saya ada banyak sangat pokok strawberry, pokok hati-hati, pokok berdaun, pokok berbuah, and then pokok-pokok ni semua tak adalah banyak sangat, tapi dia at different stage, at different old. So sebab produk Sri Organic dia ada waktu dia yang kita kena sembuh. Alhamdulillah, kena sembuh penggalak bunga, penggalak buah. So itulah yang malam tadi saya duk study, and then saya keluarkan table ni. Actually table ni dia tak complete lagi, nampak tak warna biru ni? Kolom ni hari Ahad, ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay, kolom ni warna biru ni, actually ni adalah saya tuliskan rutin. Rutin kat sini, ni semua rutin tau. Rutin kat sini termasuklah untuk pokok dan juga ayam-ayam, reban ayam. Bila nak kena sanitize reban ayam, gunakan EM4.
EM4. So bagi najis ayam tu cepat kering, tak berbau, dan cepat terurai. Sebab dalam EM4 ada efektif mikroorganism yang akan menguraikan najis tu cepat-cepat. Dan dia takkan bau, so takkan ada lalat. So dekat sini saya masukkan sekali lah semua. Nak bagi ayam bawang putih lah, apalah kan, macam-macam lah, dengan pokoknya, semburan itu, semburan ini, macam-macam. So hari ni saya akan sembuhkan semua pokok dan juga media dia sekali dengan Agrimax ni. Tak kisah semua dalam pasu ke dan dalam tanah tempat yang saya menanam, sebab ini untuk rawatan tanah. So besok pula saya akan buat semburan folia dengan semburan untuk apa tu, ni elakkan serangan serangan itulah, serangga perosak kat pokok. Apa-apa pun kita settlekan hari ni punya kerja dulu, okey? Right. Tapi apa-apa pun saya nak habiskan air saya dulu. Jom cepat minum. Okey, masa saya duk minum tadi, habiskan kopi saya pula. Right. Saya teringat pentingnya saya menerangkan pasal indigenous microorganism. Okey, kalau anda pernah dengar kalau anda pernah dengar pasal mycorrhizae apa semua tu kan, so mungkin kalau anda pernah search, ada je jual mycorrhizae paket dekat Shopee ke apa ke kan. Dulu saya pun ada beli juga. Lepas tu sampailah saya dengar pada seorang saintis ni, doktor apa saya tak ingat lah. Dia cakap pasal indigenous microorganism. Dia cakap kita boleh beli microorganism dekat luar, tambah je dekat dalam tanah kita. Tapi masalahnya, adakah microorganism tu sesuai dengan tempat kita? Sebab Allah ciptakan setiap tempat ni, dia organism ni dia sesuai dengan tempat tu. Contoh macam kita sangat berbeza dengan orang dekat US. Berbeza kulit, tekstur kulit, apa semua. Memang Allah cipta berbeza sebab untuk kita survive dekat iklim kita. Macam orang US, dia boleh survive iklim dia dekat sana. Macam tu juga pokok. Pokok tropika, kelapa, tak boleh tanam dekat US. Kalau kecuali kawasan US tu yang tropika punya tempat, okey lah. Tapi pokok tropika tak boleh tanam dekat pokok yang 4 musim, tempat yang 4 musim, susah. Kalau dia orang nak tanam, dia orang kena buat greenhouse tutup, and then dia control climate kat dalam greenhouse tu, seolah-olah macam tropika punya climate. So macam tu juga dengan microorganism. Kenapa kalau kita khawatir, kalau kita introduce microorganism yang bukan sesuai dengan iklim kita, climate kita, kita takut microorganism tu denatured. Denatured bermaksud matilah, tak berfungsi. Okay, apa yang saya suka pasal street organic ni, dia dibuat dengan cara perapan nasi dekat diperap di bawah timbunan daun buluh. Daun buluh tu kan tempat kita, sesuai dengan tempat kita apa semua kan. So selepas 3 hari akan tumbuh mycelium, yang saya yakin mycelium tu adalah yang native dekat tempat kita. So lepas tu diperam lagi dengan air beras lah, apalah semua kan. Diperam di kawasan kita, bermaksud bakteria tu ada di sekeliling ni, and then dia pergi masuk dekat dalam perapan tu tadi, and then kita extract, dia duduk kat dalam botol ni, dan kita gunakan ke pokok-pokok kita. So itu yang buatkan saya rasa macam happynya bila dapat jumpa produk street organic ni. Saya tak promote tau, tapi kalau nak cuba boleh pergi kat Shopee, saya tak jual pun. Okay, so jomlah kita mulakan kita punya kerja tadi, iaitu menyembuhkan Agrimax ke setiap pokok dan media kita. Apa-apa pun saya nak
masukkan apa tu Agrimax ni dekat dalam air dulu. Okey, dia punya aplikasi untuk rawatan tanah. Okey, 1 tab dalam 1 liter. Itu rawatan tanah. Kalau untuk semburan, 1 tab dalam 5 liter air. Dia adalah rendaman biji benih, lepas tu menyah bau dalam reban, membersihkan alat-alat tanaman selepas penuaian ataupun rawatan air. Nyamuk pula. Okey. So saya ambil kepada semburan lah tadi. Semburan 1 tab 5 liter. Actually saya dah bancur dah tu, tinggal saya nak spray je. Okey. Jom.
Okay, so basically macam tu lah apa tugasan untuk hari ini. Saya tak dapat nak bawa anda semua sampai ke penghujungnya dan di setiap tempat yang saya sembuh tu, sebab itulah masalahnya bateri kamera ni, dia cepat sangat habis. Kalau saya buat shooting ni daripada pagi, sunting sunting kalau saya sunting ni daripada pagi, saya boleh macam berehat sekejap, bagi dia charge 2 jam, lepas tu saya sambung balik. Leceh tau sebenarnya bila kita nak buat filming ni, tu yang buatkan saya terberhenti lama sangat daripada buat video kan. Dia macam ni lah, dia makan masa. Lepas tu bila saya dengan anak lagi apa semua kan, stres jadinya. Tu yang berhenti sekejap filming. So itu sajalah. Saya dah siap sembuh sekali dekat reban ayam, reban rabbit, semua. Saya dah sembuh sekali sebab sukatan dia sama, 1 tablet dan 5 liter air. So saya sembuh sekali. Okay, itu sajalah untuk hari ini. Saya akan sambung spray sampai habis dekat pokok rosan itu. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next video. Bye. Assalamualaikum.